Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan temu bual kita pada hari ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Assalamualaikum Fauzi. Saya pelajar daripada UNIZA dan temu bual ini dilakukan untuk memenuhi kursus kami. Okey, jadi sebelum itu tak kenal maka tak cinta. Jadi bolehlah Ustaz perkenalkan diri Ustaz dahulu. Terima kasih kepada Saudara Asma. Nama saya Muhammad Fauzi bin Hairi, berasal daripada Sabah Benang, dan sekarang bertugas di Sekolah Pendidikan Sains Negeri Selangor, Batang Kali, Selangor. Dan saya telah menjadi tenaga pengajar lebih kurang 20 tahun. Itulah biodata saya secara ringkas. Baiklah Ustaz, sebelum kita mulakan siri temu bual kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Ustaz sudi meluangkan masa untuk di temu bual. Baiklah, sebelum kita mulakan dengan soalan kita yang pertama, sebagaimana kita tahu bahawa rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi soalan saya, kenapa Malaysia ini meletakkan ketuhanan sebagai sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap warga negara Malaysia sebagaimana dalam rukun negara. Sedangkan negara lain, golongan etis ini mendapat tempat dalam kalangan mereka dan boleh diamalkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sebelum saya membincangkan tajuk atau persoalan yang diberi, kenapa negara kita ni, Malaysia yang tercinta ni, mengamalkan rukun negara yang pertama, iaitu beragama. Jadi sebelum saya nak terangkan, kita berbalik mengenal negara kita dulu. Sebelum negara kita ni diberi nama Malaysia, namanya ialah Tanah Melayu ataupun Melaya. Jadi ketika itu penduduk-penduduknya adalah orang Melayu, dan anutan ataupun ajaran orang Melayu ketika itu ialah mengamalkan agama Islam. Jadi dari sinilah ketika pembentukan negara merdeka, maka rukun-rukunnya pun terbina atas persetujuan pihak British dan kerajaan Malaysia. Ketika itu pihak British dan kerajaan Malaysia telah meletakkan rukun negara yang pertama ialah percaya kepada Tuhan, dan agama resmi negara kita ialah agama Islam yang tercatat dalam perlembagaan. Bermakna semua penduduk Malaysia mestilah ada agama. Maksudnya setiap warga negara Malaysia mestilah berpegang dengan rukun negara, iaitu yang pertama, setiap warga Malaysia mestilah ada agama. Jadi kalau kita lihat di sini, cantiknya perjanjian ini ataupun perlembagaan ini, sebab setiap manusia nalurinya inginkan beragama, termasuklah golongan etis. Maksudnya golongan etis tu yang mengaku dia tidak ada bertuhan, sebenarnya dia menipu diri sendiri. Setiap manusia mesti dia ada rasa ada Tuhan bersamanya. Maksudnya mustahillah mana-mana manusia tak pernah pun ada hajat, ataupun tak pernah pun kita kata bahasa kita berdoa. Jadi bila dia ada hajat ataupun ada doa ataupun memohon, maka di sana dia mesti ada rasa adanya Tuhan. Jadi inilah satu kebaikan bagi negara kita dan juga satu keistimewaan negara kita, Malaysia. Cuba kita lihat mana-mana negara yang berpegang dengan fahaman etis, iaitu golongan yang tidak ada agama. Macam mana penduduk negara tersebut. Cubalah saudara Asma baca, teliti, kaji, tengok mana-mana negara yang tidak ada agama ataupun mana-mana penduduknya yang berfahaman etis ataupun tidak ada agama, maka akan berlakulah banyak masalah sosial dalam negara tersebut. Dan juga banyak berlaku masalah kehidupan di negara tersebut. Masalah kemasyarakatan saban hari yang amat mengesankan. Contohnya negara Jepun. Kita tahu negara Jepun ini negara yang maju dari segi teknologinya dan semua bidang yang sains dia hebat Jepun. Tapi kalau kita lihat, kita kaji saban hari, saban tahun, peratus penduduknya yang membunuh diri semakin meningkat. Sebab bagaimana kita telah maklum penduduk Jepun ni dia tidak ada Tuhan. Begitu juga contohnya mana-mana negara yang mengamalkan LGBT. Maksudnya dibolehkan antara perempuan dengan perempuan berkahwin, antara golongan lelaki dengan lelaki boleh berkahwin. Jadi kalau kita lihat di sini, naluri manusia, perkara ini macam tak masuk akal. Macam mana lelaki dengan lelaki boleh berkahwin, macam mana perempuan dengan perempuan boleh berkahwin. Kalau kita belajar sains pun, contohnya arus elektrik tidak akan berfungsi seandainya negatif dengan negatif ataupun positif dengan positif. Aliran elektrik akan memberi sumber tenaga kepada alat elektrik
Bila di sana ada dua unsur negatif dan positif. Jadi di sini ya, secara oleh akalnya memang manusia itu ya enakkan Tuhan. Jadi ya, mana-mana penduduk ataupun mana-mana manusia yang yang berpahaman etis, maka seolah mereka ni tiada tujuan hidup. Kan? Maka di sini betul lah dan amat tepatlah negara kita Malaysia ni meletakkan rukun negara yang pertama ialah percaya kepada Tuhan. Jadi di sini ya kita rasa beruntung bertuhan kita ni duduk di Malaysia, negara kita tercinta ni, sebab rukun negara yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Saya itu saja ya jawapan yang boleh saya beri. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang soalan tersebut. Soalan seterusnya ialah berkenaan dengan ISIS. Sebagaimana yang kita maklum bahawa ISIS merupakan satu golongan yang memperjuangkan jihad keganasan. Jadi soalan saya ialah mengapa ISIS mudah mendapat tempat dalam kalangan anak muda? Jadi kenapa ISIS ini menjadi kegemaran bagi anak muda? Jadi pertama kita nak faham apa makna ISIS. Jadi ISIS ialah apa ni kita kata melantun Islamic stand in Iraq and Syria. Jadi maksudnya ISIS adalah satu gerakan kita kata gerakan pemberontak yang macam berunsurkan Islam, tujuannya untuk membantu Iraq dan Syria. Jadi persoalannya kenapa? Kan? Fahaman ini mudah mendapat tempat di kalangan orang muda. Yang pertama sebenarnya saya Asma maklum, orang muda ni semangat dia semua perkara dia nak mudah. Dia nak mudah makan, maka belilah makan segera. Hanya semua benda dia nak mudah. Jadi fahaman ISIS ni menarik fahaman ataupun mendapat tempat di kalangan orang muda, sebab orang muda ni dia suka satu benda yang mudah baginya. Jadi ISIS ni, gulungan ini, dia memberi jaminan yang mudah. Jaminan yang mudah untuk masuk syurga. Jadi atas jaminan inilah orang-orang muda pun berfikir. Dan orang muda-muda yang terpengaruh dengan ISIS pula, orang-orang golongan muda yang ada semangat Islamik. Jadi bila dijanjikan dengan fahaman ISIS ni yang memudahkan mereka ni masuk syurga, maka mereka ni mudah masuk syurga, jadi menyebabkan mereka terpengaruh dengan ideologi ataupun kita kata fahaman-fahaman yang dibawa oleh ISIS. Dan yang kedua, orang muda ni macam saudari Asma, orang muda ni semua benda nak cepat. Yang pertama tadi nak mudah. Orang muda ni semua perkara dia nak cepat. Makan nak cepat, belajar nak cepat. Kemudian apa lagi? Semua benda-benda nak cepat. Jadi, perkara ni boleh dapat cepat dengan melalui ideologi ISIS. Ideologi ISIS menjanjikan nak jadi negara yang maju, yang cepat merdeka, yang betul-betul Islamik, dengan cepat ialah dengan menyertai mereka. Dengan menyertai gulungan-gulungan, kita kata gulungan pengganas ni, untuk mendirikan satu negara yang cepat. Jadi atas ideologi inilah, maka orang-orang muda yang ada semangat Islamik, dia akan rasa inilah satu gulungan, satu pahaman yang mereka rasa mereka mudah untuk mereka ikut. Jadi sebab itu gulungan-gulungan muda ni disangkut mengorbankan diri dan nyawa mereka semata-mata mereka nak cepat membina satu negara Islamik yang mereka rasa mereka akan hidup sempurna dalam negeri yang mereka cita-citakan. Di atas dua faktor inilah, walaupun banyak lagi faktor-faktor ataupun sebab-sebab atau kita kata unsur-unsur yang pemuda disuka kepada pahaman ISIS ni, tapi saya rasa dua perkara yang cukup untuk saudara Asma memahami kenapa pemuda hari ini lebih tertarik kepada fahaman ISIS. Yang pertama sebab mereka menjanjikan semua perkara dengan mudah dan mereka menjanjikan semua perkara dengan senang. Saya rasa itu sahaja jawapan yang boleh saya berikan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri temu bual ini, soalan terakhir daripada saya ialah tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu sebagaimana kita tahu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini menjadi aliran yang dipegangi oleh umat Islam di Malaysia. Bagaimanakah ia dapat memenuhi kehendak prinsip rukun negara yang pertama ini? Terima kasih kepada saudara Asma. Jadi sebagaimana apa yang saya nyatakan pada soalan yang pertama tadi, rukun negara kita yang pertama ialah percaya kepada Tuhan. Dan jadi bila rukun pertama kita percaya kepada Tuhan, jadi negara kita telah meletakkan bahawa agama rasmi negara Malaysia ialah agama Islam. Walaupun bangsa-bangsa lain, agama-agama lain boleh diamalkan.
Jadi bila agama Islam menjadi satu perlembagaan beragama di negara kita, maka di sana agama Islam manakah yang nak dipegang. Maka atas dasar ini dan juga berpandukan contoh kan berpandukan kepada pendapat Abu Hasan Al-Basri, pengarang ataupun kita kata-kata dia terdapatlah kitab Matan Jawhar Tauhid mengatakan pahaman agama Islam yang betul adalah pahaman yang mengikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu kalau sudah semak kaji tengok hampir semua jabatan-jabatan agama ataupun majlis-majlis agama negeri-negeri dalam Malaysia dia kita kata perlembagaan tubuh negeri mereka mesti beragama Islam yang berdasarkan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kenapa Malaysia ataupun negeri-negeri perlembagaan tubuh negeri mereka berpegang kepada Islam yang berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Sebab ketika itu ulama-ulama zaman itu yang mereka berbincangkan tentang perlembagaan ataupun perubahan negeri-negeri sebab agama Islam ni yang betul ialah hanya bersandarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari situ kan negeri-negeri dalam negara Malaysia pun meletakkan perlembagaan tubuh negeri mereka mesti berpegang dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kenapa persoalannya kenapa pahaman Ahlussunnah wal Jamaah ni diterapkan di negara Malaysia? Sebab pahaman inilah pahaman yang sederhana. Jadi pemimpin kita dulu telah berfikir dengan fahaman inilah maka rakyat kita ataupun penduduk Malaysia kita ni penduduk yang berbilang kaum boleh bertoleransi. Maka sebab itulah dengan faham inilah maka akan lebih orang Islam dan orang yang beragama-agama lain ada toleransi dan bekerjasama dan boleh hidup bersama. Jadi dari situlah pahaman Ahlussunnah wal Jamaah ni diguna pakai di negara Malaysia yang tercinta. Saya rasa itu sahaja jawapan yang boleh saya berikan kepada Saudari Asma. Baiklah. Akhir kata, saya berharap penjelasan yang Ustaz telah berikan ini akan menjadi renungan kepada masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz atas kesudian untuk meluangkan masa bersama pihak kami. Sekian, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga Saudari Asma maju jaya. Amin.